Oke, halo semua. Oke, selamat datang kepada Prof dan kawan-kawan. Jadi kami dari kumpulan 14 yang akan membentangkan buku 1 bab 14 yaitu Polis dan Mahkamah. Oke, jadi kami akan perkenalkan kumpulan kami dulu. Saya Idiona, ini kawan saya Cassandra. Oke. Next. Oke, isi kandungan. Ini isi kandungan kami pada hari ini ada 5 termasuk rumusan. Oke, next. Kita mulai daripada pihak polis. Pertama peranan polis. Polis merupakan simbol keadilan dan bertanggung jawab dalam menjaga keselamatan awam. Polis juga dia bergantung kepada kerjasama masyarakat. Sebab macam mana mau jalan kalau tidak kerja sama kan? Oke. Lepas itu perkembangan pasukan polis. Pasukan polis yang pertama wujud di London pada tahun 1829. Manakala jabatan polis Amerika Syarikat dia wujud sekitar 1830-an hingga 1840-an, dan menjelang akhir abad ke-19 semua bandar telah pun mempunyai pasukan polis. Selepas itu sejarah kawalan Juvana. Juvana dahulu dia dikawal oleh keluarga dan community, tapi sekarang disebabkan oleh perubahan sosial, polis sudah mulai terlibat. Selepas itu polis dan Juvana, terdapat wujudnya unit khas Juvana pada abad ke-20, di mana unit khas ini fokus kepada pencegahan jenayah Juvana, dan mereka fokus meronda di kawasan tumpuan remaja lah. Lepas itu ada 3 era perkembangan jabatan polis, yaitu era politik, pembaharuan, dan strategi community. Pada era politik, budi bicara adalah luas serta kurang perlindungan bagi Juvana. Di era pembaharuan, jabatan polis lebih profesional dan dari segi pencegahan jenayah. Seterusnya era strategi community, di mana di era ini kebanyakan usaha dia melibatkan polis dalam aktiviti community. Jadi apa-apa aktiviti yang dilakukan dia fokus kepada penglibatan polis untuk mengelakkan hal-hal yang tidak diingini berlaku. Oke, next. Seterusnya peranan polis dalam keadilan Juvana. Ada 3 peranan utama dalam polis dalam masyarakat, yaitu penguatkuasaan undang-undang, di mana ia merupakan peranan polis yang paling dikenali karena ia melibatkan penyiasatan kes jenayah dan penangkapan suspek. Peranan polis yang kedua pula ialah penjagaan ketenteraman, di mana polis bertindak untuk menjaga keamanan dan mengekalkan perhimpunan yang teratur, serta bertindak untuk mencegah jenayah daripada berlaku. Polis juga menyediakan perkhidmatan, yaitu membantu mereka yang berada dalam situasi sukar atau kecemasan. Oke, next. Seterusnya kita beralih kepada intervensi polis terhadap Juvana. Jadi ada 2 tindakan polis yang dikenali sebagai disposisi dan intervensi. Jadi disposisi ini ialah keputusan atau tindakan yang diambil oleh polis bagi menangani kes Juvana. Seterusnya intervensi yang bermaksud usaha campur tangan bagi mencegah atau mengawal salah laku Juvana sebelum menjadi lebih serius. Jadi ada 3 jenis intervensi polis, yaitu yang dimulakan oleh keluarga, community, dan sekolah. Oke, next. Oke, intervensi yang dimulakan oleh keluarga nih, dia dimulakan oleh keluarga lah kan. Jadi contohnya ibu bapak yang melaporkan anak lari dari rumah. Contoh. Lepas itu community pula, community yang dimaksudkan nih macam jiran, pemilik atau pekerja kedai. Jadi contoh dia pemilik kedai ini dia melaporkan kes kecurian kecil. Contoh dia pisang dia kena curi kah di kedai, begitu. Jadi dia kasih lapor lah sama polis. Oke. Ya, pisang goreng. Seterusnya
dimulakan oleh sekolah, jadi pihak sekolah lah yang melaporkan apa-apa insiden yang berlaku, contohnya pengetua, konselor bimbingan, guru. Jadi contohnya dia melaporkan salah laku lah ya, componteng berulang ke case bully macam tuh. Next. Oke, seterusnya memproses case juvenile. Jadi proses awal bagi proses case juvenile ini, pertama di bagian pelepasan suspek, di mana melepaskan suspek selepas mendapatkan maklumat asas tentang case dan suspek. Jadi bagi pelepasan suspek ini dia berlaku dalam majority case, tapi penahanan kurang daripada 15% lah. Selepas itu membawa pulang, yaitu di mana pihak polis dia bertanggung jawab dan menghantar anak-anak pulang kepada ibu bapa mereka. Seterusnya rujukan agensi, yaitu merujuk anak-anak kepada agensi tertentu untuk mendapatkan bantuan. Dan akhir sekali lapor diri berkala, di mana kita memerlukan anak-anak itu untuk melapor diri kepada polis secara berkala tetapi tidak formal. Oke, seterusnya kita pergi kepada prosedur selepas penahanan, itu cap jari dan gambar. Jadi bagi case juvenile ini, dia ada perlindungan rekod dan identity juvana, di mana cap jari juvana tidak boleh digunakan sebagai bukti di mahkamah, karena identity juvana juga dilindungi oleh undang-undang, yaitu gambar tidak boleh disebarkan kepada media. Jadi itulah, kalau ada case-case yang melibatkan juvana, selalunya kita tidak akan nampak muka. Kalau dia di bawah 18 tahun, dia misterius. Oke. Lepas itu, rekod dia perlu dimusnahkan apabila juvana mencapai umur dewasa. Selepas itu, ada wujudnya unit juvana khas sejak abad ke-20, di mana unit ini banyak di kawasan bandar, dan pegawainya juga mempunyai latihan khusus berkaitan juvana dan undang-undang. Jadi apa fungsi unit juvana khas? Dia ada beberapa fungsi. Antaranya ialah mengendalikan case dari penahanan hingga rujukan mahkamah. Ya, juga memberi keterangan semasa perbicaraan, mengendalikan case berkaitan geng, serta melaksanakan program pencegahan jenayah. Oke, next. Seterusnya status dan cabaran unit juvana ini, dia berperanan untuk mencegah. Dia peranan pencegahan dia sering dipandang rendah, itulah dia punya cabaran. Lepas itu pegawai juvana pula dia mempunyai status yang lebih rendah, serta keadilan juvana dianggap sebagai anak tiri dalam sistem keadilan. Seterusnya bagi keputusan lanjut case juvana ini, dia jarang dipindahkan ke mahkamah dewasa, serta case juga boleh digugurkan jika bukti tidak mencukupi. Tetapi penyesalan juvana dan ibu bapa diambil kira. Jadi dia senang juga lah terlepas kalau juvana dia menyesal dan ibu bapa dia pun menyesal. Oke, seterusnya peranan polis selepas rujukan. Peranan polis dia akan berkurangan selepas case dirujuk. Dia hanya menyediakan dokumen dan laporan resmi, serta memberi keterangan di mahkamah juvana. Oke, itu saja saya. Pas Cassandra. Oke, seterusnya kita akan sambung kepada sistem mahkamah juvenil, yaitu matlamat asas sistem mahkamah juvenil ini ialah matlamat asas ialah menegakkan keadilan dalam rangka kerja kepentingan terbaik kanak-kanak. Lepas tu, dalam model mahkamah juvenil ini dia ada 3, yaitu bebas, yaitu dalam bahasa Inggeris dia punya bahasa Inggeris ialah first ialah independent, yang kedua ialah designated, yaitu khusus, dan yang ketiga ialah third koordinasi, yaitu coordinates. Lepas tu untuk yang bebas ni, dalam model mahkamah juvenil ni dia dipisahkan secara fizikal,
dan bidang kuasa dia. Lepas tu, untuk yang khusus ni, dia sebahagian daripada kuasa mahkamah tu dia lebih besar. Lepas tu yang terakhir ialah terkoordinasi, iaitu model dalam mahkamah juvenil ni dia menyelaraskan tugas dalam sistem mahkamah. Lepas tu, kita ada orang penting dalam sistem mahkamah juvenil. First, kita ada hakim. Yang kedua, kita ada pegawai pengambilan dan percubaan. Lepas tu, yang ketiga ialah pendakwa raya, itu perskater. Lepas tu, yang ketiga ialah peguam bela. Dan seterusnya, ini adalah sistem di dalam mahkamah juvenil. Iaitu, yang pertama, ini adalah proceeding awal dalam sistem mahkamah. Dia ada dua di dalam proceeding awal ni, iaitu proceeding pengambilan, iaitu intake, dan yang kedua ialah pendengaran penahanan, detentions. Iaitu proceeding pengambilan ni ialah pegawai pengambilan tadi, iaitu orang penting, dia menilai kes. Jadi, dalam proceeding yang awal ni, dia ada pilihan, iaitu 4 pilihan. Pertama, dia ada tolak kes, dismiss. Yang kedua, dia kendalikan tidak formal, informal probations. And then, yang ketiga, iaitu alih, divert untuk proceeding awal ni. Dan yang keempat, ialah filekan petition untuk tuduhan rasmi untuk pengambilan intake ni, proceeding pengambilan. Lepas tu yang kedua ialah pendengaran penahanan, iaitu detention, iaitu proceeding awal dia memutuskan untuk penahanan sementara. Lepas tu, dia ada dia ada proses penghakiman, iaitu pertama, dia ada pendengaran penghakiman, iaitu adjudications, pembicaraan sebenar dalam proses penghakiman, iaitu selepas proceeding awal. Yang kedua, dia ada laporan sejarah sosial, iaitu disediakan oleh pegawai percubaan. Ini adalah penting untuk keputusan disposisi, iaitu keputusan disposisi ini ialah keputusan akhir mahkamah untuk juvana tentang apa yang perlu dilakukan oleh juvana selepas ataupun remaja selepas didapati bersalah ataupun mengaku bersalah. Next. Selepas itu, ini adalah sambungan tadi, iaitu pendengaran dispositions, iaitu keputusan hukuman atau rawatan akhir. Dan ini adalah pilihan keputusan dia, iaitu disposisi dia pertama ialah secara tidak formal, iaitu hanya diberikan nasihat. Yang kedua ialah formal ataupun diselia oleh khidmat komuniti ataupun dia dikenakan denda. Lepas tu, yang ketiga, penempatan, iaitu dia diberikan penjagaan angkat, institusi correctionals. Lepas tu, jenis penyeliaan dia iaitu percubaan, probations, bentuk disposisi paling umum, penyeliaan dalam komuniti. Lepas tu, yang kedua ialah penjagaan selepas, aftercare. Penyeliaan ini dibebaskan dari institusi, serupa dengan parol dewasa. Lepas tu, dalam sistem mahkamah juvenil ni, dia ada faktor pembuatan keputusan, iaitu keadilan juvana. Isu utama dia ialah, tidak semua kes juvana yang kita dapat ni, dia tidak mendapat perhatian polis atau mahkamah, disalurkan melalui sistem secara seragam. Seperti yang Idiona cakap tadi, juvana ni macam anak tiri dalam sistem perundangan. Lepas tu, keputusan yang pembuatan keputusan ini ialah dia boleh termasuk digugurkan, dismiss, iaitu dia tidak diendahkan. Lepas tu dia akan diteruskan sama ada dia ditangguhkan untuk pemerhatian dan juga diproses ke peringkat yang seterusnya. Seterusnya, ini adalah faktor pembuatan keputusan dari pihak polis. Faktor utama dia, polis sering bergantung dengan isyarat visual semasa menentukan kemungkinan kesalahan suspek. Jadi, maklumat awal yang dia gunakan ialah maklumat saksi atau mangsa. Lepas tu sifat tuduhan yang dilakukan oleh juvana oleh remaja tersebut. Lepas tu, ketersediaan maklumat lanjut, iaitu sejarah jenayah. Mungkin tersedia dengan mudah dalam era komputer, tapi tidak seragam atau dijamin
di semua jabatan. Tidak sahih. Lepas tu, pihak polis juga dia membuat keputusan secara faktor visual, yaitu jantina dia, usia, bangsa etnik dan juga status kelas dia. Lepas tu, ini adalah kesan, ciri-ciri fizikal dan status. Lepas tu, ini juga berkaitan dengan keputusan polis, yaitu bangsa dan status minoriti etnik. Lepas tu, ini selalunya polis selalu melakukan keputusan polis ni dia selalu terpengaruh dengan bangsa dan status minoriti etnik, iaitu kajian mendapati minoriti mungkin terwakil secara berlebihan dalam penangkapan juvenil, namun hasilnya tidak konsisten. Yang kedua ialah jantina, iaitu polis sering melayan wanita, kanak-kanak perempuan secara ringan, iaitu leniently, kecuali untuk kesalahan status. Yang ketiga ialah interaksi bangsa dan jantina, iaitu layanan ringan, chivalrous behavior boleh bertukar kepada layanan yang lebih keras dan penangkapan yang lebih tinggi apabila wanita itu dia berkelakuan bertentangan dengan piawaian kelas tengah. Maksudnya dia tidak sopan ataupun patuh kepada mana-mana macam dia pergi merempit semua macam tu. Lepas tu yang kedua itu ialah kanak-kanak perempuan ni dia disyaki dalam jenayah ganas. Next tu. Okay. Lepas tu keputusan ini juga dia boleh dipengaruhi oleh profil kaum dan etnik. Contohnya macam pemprofilan jenayah, iaitu mengesyaki berdasarkan ciri-ciri yang sepadan dengan profil. Lepas tu pemprofilan kaum, iaitu menggunakan bangsa atau etnik semata-mata untuk profil. Ini adalah haram. Lepas tu sokongan undang-undang, keputusan Mahkamah Agung seperti Terry dan Wren telah membenarkan amalan berhenti dan cari yang disalahgunakan. Example, given pretextual stops. So, kesan buruk kalau polis ni dia guna profil kaum, pemprofilan jenayah dan pemprofilan kaum, dia akan menambahkan lagi penghakisan penghormatan, iaitu banyak orang kurang percaya dengan legitimasi polis dan sistem keadilan. Macam tidak salah sebab polis ni dia tengok dari jenayah dia yang dulu dengan kaum dia. Lepas tu, ini akan meningkatkan jenayah, iaitu menyumbang secara tidak langsung kepada kenakalan. Contohlah macam orang yang dia punya kaum tu dia boleh buat jenayah banyak. Lepas tu konsekuensi yang paling teras, iaitu akibat yang paling teras, iaitu menyebabkan insiden maut seperti yang ditekankan oleh gerakan Black Lives Matter. Lepas tu, ini adalah faktor situasi atau interpersonal. Itu faktor situasi ini dia pun boleh ubah, tidak terancang yang berlaku serta-merta semasa interaksi polis dan rakyat. Pertama ialah kesan dia sikap, iaitu demeanor. Tingkah laku suspek tu dia bermusuhan meningkatkan kebarangkalian ditangkap. Iaitu dia dengan polis tu dia buat salah, lepas tu polis tu memang tahu dia ni penjenayah, tapi dia tidak boleh tangkap. Lepas tu kesan ini dia lebih ketara bagi kesalahan kecil macam mencuri dan lumba haram. Lepas tu yang kedua ialah sikap terlalu sopan, overly polite. Sikap terlalu sopan juga boleh meningkatkan risiko penangkapan, terutamanya dalam kalangan bukan kulit putih. Kiranya macam polis tu dia mempunyai diskriminasi. Lepas tu yang terakhir ialah penemuan utama, iaitu Black and Race 1970, Landman ETL 1980, iaitu keutamaan massa sangat mempengaruhi keputusan penangkapan polis. Iaitu tindakan polis ni dia bergantung sama ada mangsa tu mau suspek ditangkap ataupun tidak. Dia bergantung kepada polis tu. Jadi dia macam dia tidak adil. Dan
Lepas tu dia wujud perbezaan keutamaan bangsa mengikut bangsa. Jadi kalau bangsa ni kena tangkap, kalau bangsa ni dua-dua, katakan ada dua bangsa, dia buat salah, tapi dia ada keutamaannya dia. Polis tu pilih mana satu, dia akan tangkap yang itu. Lepas tu, tanpa pengadu, perbezaan kadar penangkapan adalah lebih kecil. Okey, seterusnya ialah faktor organisasi, iaitu Jabatan Pantai Timur, Fraternals, ya, dan juga Jabatan Pantai Barat, Professionals. Iaitu organisasi ini adalah tersentralisasi, iaitu Biro Juvenal dia lebih lemah. Lepas tu, organisasi yang seterusnya ialah profesional tu dia lebih transcentralisasi, iaitu Biro Juvenal ni tersusun baik. Lepas tu, penghormatan kerja dia yang fraternal ni dia tidak dihormati, dia membebankan pegawai lain. Namun kalau yang profesional ni dia lebih dihormati lah. Lepas tu sebab yang latar belakang pegawai ni mereka lebih berpendidikan rendah, kebanyakan mereka dari sekolah menengah, dibesarkan di bandar tersebut. Lepas tu, manakala yang lebih dihormati ni adalah dia pendidikan college. Jadi dia dibesarkan di luar bandar, terutamanya di Biro Juvenal. Lepas tu, falsafah penangkapan dia, sistem PAS, iaitu kesalahan pertama atau kedua juvenal diabaikan dan dikendalikan secara tidak formal, iaitu pengalihan tidak formal. Dan manakala yang profesional ni, Jabatan Pantai Barat ni dia mempunyai kadar penangkapan yang lebih tinggi, iaitu pegawai ni dia percaya kepada sistem keadilan juvenal dan merasakan juvenal ni perlu ditangkap agar sistem berfungsi. Okey, yang tadi tu kita faktor pembuatan keputusan daripada polis, dan kali ini daripada mahkamah. Daripada mahkamah ni dia ada 5, iaitu persekitaran mahkamah, iaitu keputusan tu dia dibuat di pejabat, lebih masa dan maklumat. Namun faktor segera dia kurang mempengaruhi. Lepas tu dia ada ideal versus lawan reality, iaitu ideal ni dia kepentingan yang terbaik untuk anak-anak, sebab dia dari mahkamah juvenal. Daripada yang polis tadi dia banyak diskriminasi. Manakala reality dia keseriusan kesalahan dia, yang kedua bangsa dia, yang ketiga kelas sosial, dan keempat ialah jantina. Namun begitu, dia kalau mahkamah juvenal ni dia ada terwakil secara berlebihan, iaitu remaja minoriti ni dia lebih ramai dalam sistem, sebab kebanyakan juvenal ni dia dari keluarga yang miskin semua ni, jadi mereka banyaklah yang masuk dalam mahkamah juvenal. Lepas tu dia menjadi makin besar di akhir sistem, dan namun kesan kecil dia setiap peringkat lah, sebab juvenal ni dia dalam mahkamah juvenal dan mereka seperti yang saya cakap pertama tadi, mereka kurang didengari dan mereka boleh didismisskan mereka punya case. Lepas tu faktor perundangan lawan dengan extralegal, iaitu extralegal ni ialah dari bangsa, kelas dan kelas sosial. Lepas tu dia mempengaruhi keputusan awal. Lepas tu dia menjadi faktor perundangan awal yang faktor perundangan yang seterusnya, iaitu extralegal ni dia faktor siapa diri dia, manakala faktor perundangan ni daripada mahkamah. Lepas tu yang kelima ialah pengaruh komuniti, iaitu yang pertama, mahkamah juvenal ni dia buat keputusan dari komposisi kaum. Lepas tu kemiskinan komuniti dia, dan ini memberikan kesan kepada penahanan, disposisi dan penempatan luar rumah. Lepas tu, ini adalah pertimbangan lain dalam keputusan mahkamah juvenal, iaitu keputusan mahkamah juvenal ni dia ada interaksi antara pegawai dan akses sumber, iaitu
yaitu dia kurang penghargaan budaya. Lepas tu, kebanyakan juvana ni dia diberikan layanan yang lebih keras kepada minoriti. Lepas tu, kalau ibu bapa miskin ataupun minoriti, mereka lebih kerap dibawa ke kes mahkamah, yaitu sebab mereka kurang akses kepada alternatif swasta. Lepas tu, interaksi antara pegawai dan akses sumber ni dia mempengaruhi keputusan mahkamah juvenil sebab dia menyumbang kepada kelemahan yang tertumpu, iaitu macam dia fokus kepada satu benda saja, iaitu miskin. Lepas tu, sikap juvenil dan keluarga, iaitu sikap juvenil ni di mahkamah, dia akan mempengaruhi pertimbangan dalam keputusan mahkamah juvenil ni. Macam kalau dia didakwa ataupun di dalam mahkamah tu dia biadab ataupun menentang, pihak mahkamah ni dia akan memberikan hukumannya lebih keras. Lepas tu, namun kalau juvana ni dengan keluarga dia ni hormat dan bekerjasama, dia akan diberikan layanan yang lebih ringan, iaitu hukuman dia lebih ringan lah. Iaitu ini sebenarnya dia tertumpu pada sikap keluarga dan tahap kerjasama yang mempengaruhi keputusan kes ni. Lepas tu, sumber mahkamah dan geografi, iaitu ketersediaan sumber. Kalau kekurangan program alternatif, institusi itu akan menjadi pembetulan dan juga dia akan memberikan kesan negatif kepada wanita. Kadang-kadang dia punya disposisi itu lebih ringan, iaitu disposisi itu tadi kan keputusan akhir untuk mahkamah juvenil, dia bagi kepada apa hukuman kepada juvenil tadi kan. Lepas tu yang keempat ialah geografi, iaitu kalau dia di bandar, di mahkamah bandar, dia lebih kalau dia seorang dari bandar, dia akan lebih banyak sumber. Namun kalau orang tu dari luar bandar, disposisi yang diberikan kepada dia lebih keras. Sebab seperti yang saya cakap tadi, keputusan tu dia macam dia bias kepada ibu bapa yang miskin dan minoriti. Lepas tu, hubungan antara pemain utama, iaitu jaringan polis, peguam, pegawai percubaan dan hakim, iaitu wujud jangkaan bersama tentang jenis kes dan juga laporan predisposisi. Cadangan pegawai percubaan ni sangat mempengaruhi keputusan hakim. Okey, yang tadi ni, ini adalah ringkasan dia, iaitu pembuatan keputusan juvenil dan juga budi bicara dan keadilan, dan juga isu penyalahgunaan kuasa, iaitu polis tadi, dan juga keperluan penyeliaan, dan last sekali tadi peranan mahkamah. Seterusnya saya akan bagi kepada Edona. Oke, seterusnya kita beralih kepada kes-kes Mahkamah Agung yang melibatkan hak juvenil. Oke, yang pertama kes Haley lawan Ohio. Dia berlaku pada tahun 1948, di mana isunya ialah pengakuan paksa terhadap juvana semasa penyiasatan. Jadi keputusannya pengakuan paksa juvana tidak boleh digunakan, dan ini karena juvana dilindungi oleh pindaan ke-14. Seterusnya kes yang kedua di mana Miranda lawan Arizona pada tahun 1966. Isunya ialah berkaitan dengan hak semasa penyiasatan polis. Jadi daripada kes ini, hak yang diberitahu ialah hak peguam dan hak berdiam diri terpakai kepada juvana. Seterusnya kes V melawan Michael C yang berlaku pada tahun 1979, di mana isunya ialah sama ada pegawai percubaan boleh menggantikan peguam. Di sini kes ini melibatkan pegawai percubaan. Mereka tidak menggunakan peguam di mahkamah. Jadi keputusannya pegawai percubaan bukanlah peguam. Jadi hanya peguam sah saja yang boleh memberi perlindungan undang-undang sebenar kepada juvana. Next. Oke, kes seterusnya Inrigold yang berlaku pada tahun 1967, di mana hak perbicaraan adil di mahkamah juvana, yaitu juvana berhak
dimaklumkan pertuduhan, diwakili peguam mencabar penuduh dan hak berdiam diri. Di sini Indri Gold nih dia bagi tahu tentang hak-hak seorang Juvana dalam mahkamah. Seterusnya, case Indri Winship pada tahun 1970, di mana isunya ialah standar pembuktian dalam case jenayah Juvana, yaitu beyond a reasonable doubt wajib digunakan, yaitu sebab yang munasabah dia diterapkan dalam case ini. Seterusnya case Carl versus Martin pada tahun 1984, yaitu dia berkaitan tentang penahanan pencegahan Juvana, di mana preventive detention adalah sah dan Juvana tidak hak otomatis untuk jaminan serta tidak semua keputusan Mahkamah Agung memihak kepada perluasan case Juvana. Oke, seterusnya ialah pengalihan Juvana, yaitu yang terakhir. Yang pertama, kita ada pengalihan Juvana ini ialah untuk pendekatan sistem keadilan jenayah Juvana yang mengalihkan kanak-kanak atau remaja untuk melakukan kesalahan daripada proses mahkamah, yaitu asal usul dia sebenarnya macam ni, yaitu pengalihan ni bermula secara tidak formal oleh polis dan diformalkan pada 1970 melalui dasar kerajaan. Lepas tu, justifikasi dia ialah kerana pengalihan ini bertujuan mengelakkan stigma dan menyokong pemulihan komuniti dan menjimatkan ekosistem. Lepas tu, sebelum ada Mahkamah Juvana ni, dia ada Biro Perkhidmatan Belia, iaitu YSB. YSB ni pernah menjadi teras untuk pengalihan pada 1970, tapi kini hampir tidak lagi wujud. Lepas tu, kritikan dan cabaran yang dihadapi semasa pengalihan Juvana ini ialah pengalihan dikritik kerana pengembangan jaring dan kecenderungan kepada memihak kepada remaja kelas pertengahan kulit putih. Untuk informasi kamu semua, yang ini sebenarnya dari Amerika Syarikat lah. So dia banyak cerita pasal kulit. Lepas tu status masa sekarang ialah pengalihan kekal relevan melalui amalan khusus seperti mahkamah dadah, mahkamah remaja, mediasi dan mentoring. Ini pengalihan Juvana, iaitu sekarang ni kita ada mahkamah remaja. Ini adalah ciri-ciri dia, iaitu daripada mahkamah remaja ni dia adalah alternatif kepada mahkamah Juvana tradisional, iaitu nama lain dia ialah Teen Courts Peer Jury. Lepas tu status undang-undang dia sekarang ialah sah perlembagaan dan peserta, orang yang dalam mahkamah remaja ni ialah remaja sukarelawan 13 hingga 18 tahun, iaitu mereka yang mengaku mereka punya salah sendiri, iaitu jenis kes mereka ialah kes ringan dan pesalah kali pertama. Fokus untuk mahkamah remaja ni ialah accountability dan pembangunan belia, iaitu orang muda. Lepas tu disposisi bagi orang yang remaja sukarelawan ini yang mengaku kesalahan mereka ialah khidmat komuniti dan kaunseling. Sebab banyak yang mengaku kesalahan mereka sebab kos dia lebih rendah dan keberkesanan ni sekarang ni dia masih bercampur, iaitu lebih baik dan tidak baik. Dan isu yang ada dalam mahkamah remaja ni ialah isu pengembangan jaring, net widening. Lepas tu jenis kes dia ialah kes ringan dan ini ialah urangan tadi. Skip. Dan rumusan dia ialah sistem keadilan Juvana ni, isu utama bagi sistem keadilan Juvana ni ialah keadilan individu. Lepas tu kepentingan terbaik kepada kanak-kanak. Lepas tu perwakilan remaja
minoriti yang berlebihan, dan bukti bias suka dibuktikan, yaitu daripada polis dan juga mahkamah itu sendiri. Lepas itu perlindungan perlembagaan, yaitu hak untuk mendapatkan peguam, penyeliaan undang-undang, dan kurangkan diskriminasi dan pemprofilan. Dan juga tadi ada pengalihan, yaitu diversions, yaitu alternatif kepada sistem formal, dan program formal tadi, dan alternatif modern, yaitu mahkamah remaja tadi. Dan kesimpulannya ialah sistem formal ni dia fokus kepada kes dan juga dia memberikan pemantauan secara berterusan, dan pengalihan ini ialah kekal penting. Itu saja. Thank you. Ibu cakap. Oke, jadi soalan. Ada soalan? Tiada? Oke, saya tanya lah kalau begitu. Soalan pertama, apakah peranan utama polis dalam masyarakat? 1, 2, jawab, turun dulu. 1, 2, 3. Oke, ulang balik. 1, 2, 3. Alamak, bukan nih. Nanti kau tunggu di depan, Cok. Oh. Apa tadi jawaban kamu? 3. Bukan. Bukan tuh. Bukan tuh. Bah, Syam. Kau jawab kah? Umi? Bukan. Ada 3 peranan utama polis dalam masyarakat. Oke. Lagi? Lagi? Oke. Ambil. Nah, Cassandra kau bagi. Ya, kau bagi. Oke, soalan kedua. Apa nih? Siapakah orang penting dalam sistem mahkamah juvenile? 1, 2, 3. Siapakah orang penting dalam sistem mahkamah juvenile? 1, 2, 3. Yang nampak. Bah, kejap. 1, oke, turun dulu. 1, 2, 3. Di belakang. Hah? Ada lagi? Nah. 2 lah. 2. Oh, oke. Satu tadi apa? Oh, betul. Oke. Cassandra, tik. Ya. What? Who what? Oke. Soalan ketiga. Apa nih, Cassandra? Soalan Kesan buruk kalau polis tuh dia mensyaki suspek tuh berdasarkan profilan. Soalan ketiga ialah apakah kesan buruk kalau polis tuh dia mensyaki suspek tadi dia buat keputusan berdasarkan pemprofilan jenayah dan juga kaum. Apakah kesan buruk kalau polis itu dia membuat keputusan daripada pemprofilan jenayah dan juga kaum? Kesan kepada semua, kesan buruk dia. Tidak, ada yang semua umum. Ada.
Salah. Akila. Ya. Hmm? Salah. Ada body slack tadi, slack. Ini ya? Saya tahu Bukan. Oh. Habis pembaca perikanan jenayah atau Kamu cakap, saya tidak. apa? Kamu bercakap. Oke, 1, 2, 3. Oh tidak, hah? Oke, 1, 2, 3. Tidak mau jawab. Tadi satu beri satu. Boleh, boleh. Kasima. Kasimah. Kisah jenayah. Apa? Apa dia? Hah? Kisah jenayah. Salah. Jenayah kisah. Salah. Next sekali. Lagi sekali. Peningkatan jenayah. Oh, betul. Oke. Akhirnya napasan. Oke, soalan terakhir. Terdapat berapa jenis intervensi polis? Nyatakan. Ada 7 tadi. 1, 2, 3. Salah. Ada tadi. Terdapat berapa jenis intervensi polis? Nyatakan. Satu, 2, 3. Sama. Sama. Salah. Orang yang sama. Salah. Apa? Apa 3? Betul? Oke. Nah, Kasima. Kasimah. Oke, Cassandra. Kita selesai. Oke, bagi dia Cassandra. Nah. Oke, sekian saja dari kami. Terima kasih. Ini Walaupun kita lihat banyak konsep khusus SRJS ya, tapi dia sebenarnya hampir sama saja konsep general dia dengan Malaysia. Cuma kalau kita aspek lah ya, kita akan merujuk kepada perundangan Malaysia atau kanak-kanak ya, untuk melihat hubungan antara juana dan polis. Okey, ada apa-apa soalan? Tak ada. Nak teruskan pembentangan ke nak balik? Nak balik? Kesian awak. Kesian ni. Apa? Yang rasa lah. Terus pakai ikut. Okey, so kita akan berhasil dan jumpa lagi pada minggu. Terima kasih tepuk tangan. Yeay.